Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata, pembangkang akan sabotage semua government bill ataupun usul dari kerajaan sehingga undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dibenarkan. Selagi undi tidak percaya terhadap Muhyiddin tidak dibenarkan, maka tiap-tiap usul ataupun bil dari kerajaan akan disekat dan disabotage. Ini bermakna bajet untuk tahun depan, bajet 2021 tidak boleh dilulus. Maka pada bulan Januari, the government will grind to a halt. Kerajaan akan tutup, close down the government. Ini yang telah berlaku di beberapa tempat di Amerika, di mana the government had to be closed down ataupun grind to a halt oleh kerana tidak ada duit untuk nak bayar semua kos perbelanjaan, gaji dan sebagainya. Ini satu strategi yang bisa dan hanya Mahathir saja yang berani buat perkara begini. Oleh kerana sekiranya usul dari kerajaan termasuk bajet tahun depan tidak dilulus, maka Kerajaan Perikatan Nasional akan collapse. Dan ini lebih efektif, lebih tajam dari undi tidak percaya. Muhyiddin tidak ada pilihan lain. Sekiranya Parlimen bersidang bulan Julai ini selama 2 minggu dan sekiranya semua usul atau bil kerajaan disekat, disabotage, maka Muhyiddin tidak ada pilihan lain. Muhyiddin terpaksa menghadap Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong dan mohon perkenan Duli Yang Maha Mulia supaya Parlimen boleh dibubar dan pilihan raya yang ke-15 diadakan. Ini bermakna Kerajaan Perikatan Nasional tak sampai setahun pun. Daripada 1 bulan Mac, mungkin sampai habis lewat Oktober atau November, Kerajaan Perikatan Nasional akan collapse. Dan tidak ada jalan lain oleh kerana a government without money cannot function. Tanpa bajet, tanpa kewangan, kerajaan tidak boleh terus. Pegawai kerajaan akan terpaksa bercuti. Pegawai polis, tentera dan semua pegawai keselamatan negara akan juga dihentikan unless mereka sanggup kerja tanpa gaji. Ini telah berlaku yang sebenarnya di Rusia. Kalau tak salah tahun 1917. Dan selama 6 bulan, pegawai kerajaan termasuk tentera askar, Navy, di Black Sea ada satu naval base yang besar. Semua tidak dibayar gaji selama 6 bulan. Dan selepas 6 bulan, orang semua tak tahan, maka revolusi, dia panggil Bolshevik Revolution, telah tercetus. Dan kerabat diraja Royal Family Rusia telah dibunuh. Dan semenjak hari itu, Rusia bertukar menjadi republik dari, boleh katakan, monarki yang terbesar dan yang terkuat di Eropah. Monarki telah collapse dan muncul Republic of Russia sampai hari ini. So the implication is very serious. Bukan saja government collapse, tapi huru hara juga boleh tercetus dan mungkin, saya cakap mungkin,
apa berlaku di Russia akan berlaku juga di Malaysia, iaitu royal family will be abolished dan Malaysia akan bertukar menjadi republik yang telah berlaku 100 tahun dahulu di Russia. History always has a way of repeating itself, dan tidak mustahil sekiranya kali ini history again will be repeated. So, Mahathir bukan saja akan kolapskan kerajaan atau kerajaan Perikatan Nasional. Mahathir akan boleh katakan reform or change the entire system, di mana kemungkinan monarki akan bertukar menjadi republik. Because kalau selama beberapa bulan orang tidak dibayar gaji dan selepas boleh dianggap sebagai satu bencana COVID-19 ni, di mana rakyat Malaysia merana, lepas tu 1.6 juta pegawai kerajaan termasuk pegawai keselamatan, kalau kita kira dengan keluarga mereka, include family dan sebagainya, maknanya 8 juta kebanyakannya orang Melayu, kelaparan, kesusahan, menghadapi masalah kewangan, sudah tentu satu revolusi akan tercetus. Dan mungkin kalau orang marah, dua saja boleh berlaku. Ada ke berjuta-juta rakyat Malaysia ni, orang Melayu terutama sekali, yang merasa kesusahan? Adakah mereka akan marah kepada kerajaan dan akan tumbangkan Muhyiddin? Atau mereka akan marah kepada pembangkang dan akan berlaku yang berlaku di Indonesia beberapa tahun dulu, berapa puluh tahun dulu. Bila rakyat bangun dan mereka sudah tak tahan dan marah sangat, maka golongan yang cuba menjatuhkan kerajaan menjadi sasaran. Bukan kerajaan. Soekarno tidak menghadapi masalah. Kemudian ialah, tapi semasa itu bukan Soekarno. Golongan yang cuba menjatuhkan Soekarno menjadi mangsa. Dan kalau tak salah saya mengikut sejarah, tapi itu pun mungkin the real story was never told. Seramai 500,000 juta orang dibunuh. 500,000 people were massacred oleh rakyat yang marah dengan geng yang cuba nak menjatuhkan kerajaan. So it can go either way. Kerajaan boleh jatuh ataupun pembangkang pun boleh dihapuskan. Kita tak tahu sentimen rakyat. Kalau kita ambil contoh misalnya di Russia, yang membuat kecoh tu orang lain. Yang menyebabkan kerajaan tak ada duit tu is the Bolshevik. Tapi yang menjadi sasaran, yang menjadi target, yang dihukum ialah kerabat diraja. Yang sebenar tidak kena-mengena dengan masalah menyekat kewangan kepada rakyat. So we have to be careful. Kita tak tahu cara mana rakyat akan react, dan kita mungkin it's like kita light a fire. Bila kita light a fire, kita harap sesuatu akan burn down, tapi if the fire out of control, we might get burned. So Mahathir has to be very careful. Anyway, kita tengok apa berlaku bulan Julai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.